الحمد لله بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة العقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dipertemukan lagi dan kita juga dipanjangkan umur lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengerjakan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjadi amal soleh yang kita kerjakan menjadi amal soleh yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan kemudian daripada sembahyang 2 rakaat rawatib itu maka engkau sembahyang 4 rakaat atau 6 rakaat dan dinamai akan dia awabin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla bainal maghrib wal isya fa innaha min salatil awabin." Artinya barang siapa sembahyang antara maghrib dan isya maka bahawasanya adalah sembahyangnya itu setengah daripada sembahyang awabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dalam kitab ini dia nak menceritakan bahawasanya kelebihan sembahyang lepas maghrib lagi. Pada minggu lepas kita dah tahu apa yang disebut oleh Sakhil Al-Liha. Jadi saya tengok dalam kitab Al-Imam Al-Khushashi, begitu juga riwayat dan hadis Al-Imam At-Tabarani, dan begitu juga riwayat Imam Ibn Majah, begitu juga Al-Imam Ibn Asakir radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala. Dia menyatakan bahawasanya yang hadis yang kita baca pada minggu lepas yang saya janji nak tengok balik dalam kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama takhrujul hayyatu min sakhriha, yakni barang siapa sembahyang 2 rakaat kemudian daripada sembahyang fardu maghrib dahulu daripada ia bertutur serta seorang padahal ia membaca di dalam rakaat pertama itu dengan alhamdulillah, yakni Fatihah dan kulit Quran, dan begitu juga lepas rakaat pertama itu lepas bacaan Fatihah dibaca qul ya ayyuhal kafirun, dan lepas rakaat kedua dia sesudah Fatihah dibaca iaitu qul huwallahu ahad, nescaya keluarlah ia daripada dosanya itu seperti keluar ular itu daripada kulit kelambunya. Yang ular itu sakhilhan ini kulit. Maksudnya ular ni kalau dia saling kulit, kita akan tengok comel kulit dia. Tu dia antaranya. Tu kadang-kadang ada atas pokok. Atas pokok kita tengok ada kulit ular lepas saling. Bila kita berjalan sikit lagi, tengok ada sungguh ular yang mana dia baru sudah bersaling kulit. Kulit dia tu comel sungguh, licin je. Maka begitulah gambarannya. Rasulullah menyatakan orang yang sembahyang sunat selepas maghrib ni, sunat sebagai sunat muakkad ni, begitulah dosanya Allah Ta'ala hapus. Comel licin dosa dia, menjadi orang-orang yang tawabin, orang-orang yang bersih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fadilah yang disebut oleh Syekh Al-Imam
Ahmad Al-Khushashi dalam kitabnya yang bernama Bustan Al-Arifin daripada Ibn Najah, bukan Ibn Bukhari, yakni Al-Imam An-Najah, yang mana dinakal daripada hadis Nabi SAW Anas bin Malik. Anas bin Malik dalam riwayat lain dia menyatakan, aku melihat Rasulullah ni selalu sembahyang selepas maghrib. Itu di antaranya. Sebab itulah kalau kita tengok para ulama, ulama-ulama salafus soleh, mereka ni mereka amat menjaga sembahyang selepas maghrib ni. Panggil sunat muakkad ni. Apatah lagi sunat sebelum maghrib. Sebab itulah kata ulama Al-Imam Syekh Ibn Athaillah, dia menyatakan jangan kita buat hak yang fadilat, hak yang kurang di saat itu kita tinggal hak fadilat yang lebih. Kita sembahyang sunat maghrib, sunat sebelum maghrib, tetapi kita meninggal sunat yang sangat-sangat muakkad, sangat dituntut, iaitu selepas maghrib itu. Itu di antaranya fadilatnya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Syekh Abdul Samad Panimbari menyatakan lagi, dan kemudian daripada sembahyang 2 rakaat rawatib itu maka engkau sembahyang 4 rakaat ataupun 6 rakaat dan dinamai akan dia awabin. Sabda Nabi sallallahu man shalla baina al-maghrib wal isya innaha min salatil awabin. Barang siapa sembahyang antara maghrib dan isya, bahawasanya adalah sembahyang itu setengah daripada sunat awabin. Sebab apa? Sebab waktu tu payah. Waktu lepas maghrib ni payah, orang nak duduk, kebanyakan orang sibuk, kadang-kadang letih balik kerja dan sebagainya. Dan hak tu satu hal. Tak masuk lagi pada golongan ghaflah, golongan orang-orang yang lalai. Waktu maghrib lah baru nak pergi makan kedai, waktu maghrib lah baru nak pergi sini, nak pergi sini. Kadang-kadang dia tinggal maghrib, kadang-kadangnya dia tak buat sunat hak sangat muakkad ni. Itu di antaranya. Sunat awabin ni ialah sembahyang orang panggil, iaitu sembahyang bagi orang yang nak kembali kepada Allah di waktu yang lalai. Waktu maghrib, waktu sangat lalai. Sebab itulah dilarang kita tidur pada waktu itu. Waktu maghrib itu, kalau boleh, kalau mengatuk tahan sekejap, supaya kita ni tidak tidur situ. Sebab waktu antara maghrib itu waktu yang sangat berkat, waktu yang sangat mustajabah, dan waktu dikatakan waktu ada persamaan dengan waktu subuh yang kita duduk sekarang ni. Waktu subuh sekarang ni fadilat yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi kita sembahyang sunat selepas sunat fajar, sunat subuh, lebih-lebih lagi jatuh pula pada bulan Ramadan yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Dan Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa sembahyang antara maghrib dan isya, maka bahawasanya adalah sembahyangnya itu setengah daripada sembahyang awabin. Itu di antaranya. Dan sabda Nabi SAW lagi, man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin qabla an yatakallama ghafira lahu biha dhunubuhu 50 sanah. Artinya, barang siapa menyembahyang kemudian daripada sembahyang maghrib 6 rakaat dahulu daripada ia berkata-kata, nescaya diampun baginya barang siapa dengan barang siapa tu segala dosanya sekira-kira 50 tahun lamanya masa tu. Jadi siapa dia sembahyang lepas dia sembahyang maghrib, selepas dia sembahyang fardhu maghrib, lepas tu dia sembahyang sunat maghrib pula, an yatakallama, iaitu tidak cakap apa-apa pun. Dalam riwayat lain kata an yatakallama qauluz zuri, iaitu dia tidak bercakap perkara yang sia-sia, perkara yang kotor, perkara yang tidak baik. Adapun seperti mana dibahas Imam Ibn Asakir menyatakan bahawasanya kalau dia bercakap sekadar perkara baik, itu tak ada masalah. Tetapi afdalnya selepas daripada sembahyang
maghrib itu kalau boleh dia jangan bercakap apa-apa, dia sembahyang sunat muakkad selepas maghrib itu. Jadi Allah Ta'ala akan ampun baginya dia ni dosa sekira-kira 50 tahun. Itu di antara disebut oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain, kalau kita tengok hadis Imam Ibn Majah juga menyatakan Nabi radhiyallahu anhu anna Nabi SAW man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin lam yatakallam bainahunna bisu'i udlun lahu bi'ibadati tinsana 10 sana. Barang siapa yang melakukan iaitu 16 rakaat selepas maghrib ni, padahal dia tiada bercakap dengan kejahatan pada barang antara nescaya menyamai baginya ibadah 20 tahun. Sembahyang 16 rakaat selepas maghrib itu. Itu sebab sunat awal ni keluasan dia sampai 20 rakaat. Itu hak yang sebanyak-banyaknya. Hak paling kurang 2. Itu di antara disebut oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam Aisyah radhiyallahu anha juga menyatakan Rasulullah SAW bersabda, man shalla bainal maghrib wal isya 20 raka'atan banahu Allah azza wa jalla baitan fil jannah. Barang siapa yang melakukan 20 rakaat antara maghrib dan isyak tu, dia tak gimana lah ni, maka Allah akan membina baginya satu bilik di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu besar fadilatnya. Tu batulah waktu maghrib, waktu kena jaga sungguh. Tu di antaranya waktu kena jaga sungguh. Lebih lagi pada bulan puasa ni. Waktu jangan kadang-kadang di waktu maghrib lah, waktu panjang tu duduk balas dendam lagi, air lagi, makanan lagi. Kadang-kadang nak masuk isyak dah. Tu di antaranya. Lebih lagi sebab waktu isyak ni, waktu antara maghrib ni, kalau di bulan lain fadilatnya sudah disebut oleh Rasulullah SAW jelas dalam hadis, maka lebih lagi di bulan Ramadan, bulannya digandakan. Tu di antaranya. Ni kadang-kadang nak habis isyak dah. Nak habis maghrib dah. Nak habis maghrib satu had dah. Dekat-dekat nak isyak dah nak sembahyang. Sebab apa? Sebab balas dendam dengan makanan dan air dan sebagainya. Tu kalau boleh, hak tu disebut oleh para ulama. Ulama menyatakan ini setengah daripada perkara yang berlaku di bulan Ramadan, perkara yang sia-sia yang banyak berlaku waktu berbuka lah. Dia lerek makan, sudah makan dah, dia lerek sampai dekat nak isyak, nak habis isyak, nak habis maghrib satu hal, dekat nak isyak pula. Tu di antara ini setengah daripada satu kerugian disebut oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita tengok juga dalam hadis Abdullah bin Al-Aswad daripada bapaknya berkata, sa'atum ma ataitu Abdullah ibn Mas'ud fiha illa wajadtu yusalli ma bainal maghrib wal isya wa kana yaqulu hiya sa'atul ghaflah. Tiada aku datang akan Abdullah ibn Mas'ud pada satu masa kecuali aku melihat, aku mendapati dia ni sembahyang antara maghrib dan isyak, dan beliau berkata waktu ini adalah waktu yang lalai. Ini hadis yang dikeluarkan Imam itu Ibnu Abi Syaibah radhiyallahu anhu. Yang mana hadis ini menceritakan bahawasanya itulah kelebihan Abdullah ibn Mas'ud. Para sahabat Nabi SAW, mereka ini naik makam yang hebat, mereka ni dekat dengan Allah, mereka memperbanyakkan yang sunat. Itu di antaranya. Macam juga di bulan puasa, perkara fardu sudah diganda oleh Allah pahala, tetapi dan syarat nak menjadi ahlillah, nak menjadi kekasih Allah, kita disuruh memperbanyakkan segala yang sunat. Kerana yang sunat itulah akan membawa kita menjadi semakin hampir dengan Allah, ataupun semakin tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi sembahyang ini, maghrib ini, fadilat banyak lagi kita boleh tengok dalam kitab Fatwa Al-Fiqhi Al-Kubra dari Imam Ibn Hajar.
Begitu juga Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada perbahasannya lebih lagi fadilatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya fadilatnya selepas daripada maghrib. Dah macam mana pula saya ada wirid, saya nak sembahyang hak ni lagi, fadilatnya hak mana saya nak wirid lagi. Kalau hak jenis berwirid, saya nak sembahyang lagi sunat awabin ni, maka kata ulama hanya memadai kamu sembahyang 2 rakaat awabin tu. Jangan tinggal zikir. Sebab di setengah para ulama menyatakan sunat jangan maknanya setelah kita selesai daripada aurat kita, daripada zikir kita, azkar, lepas kita wirid tu baru sembahyang, baru selesai sembahyang. Jangan selepas sembahyang fardu maghrib terus sembahyang tinggal wirid. Ini setengah ulama kata tidak ada, maknanya tidak sayugia begitu. Buat pekerjaan itu kata ulama tidak sayugia. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maknanya sunat awabin ni kita boleh buat 20, satu riwayat kata begitu, kita boleh buat 6, kita boleh buat 4, kita boleh buat 2. Itu di antara disebut oleh para ulama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula kelakuan menyembah yang 6 rakaat itu seperti disebut oleh Syekh Abdul Rauf di dalam kitabnya yang bernama Umdatul Muhtajin, yang nakal daripada syekhnya Malik Ibrahim di dalam kitab Iqazul Qawabil Litaqribi bin Nawafil, iaitu dibaca dahulu daripada ini, kemudian daripada sesudah sunat maghrib, sunat rawatib maghrib, yang demikian doanya. Jadi nakal juga dalam kitab Syekh Abdul Rauf di dalam kitabnya yang bernama Umdatul Muhtaj. Dalam kitabnya yang tu yang nakal dari syekhnya nama Malik Ibrahim, orang yang ahli tasawuf belaka ni, orang-orang yang nak berjalan hati ke hadratillah belaka ni. Dia kata apa? Dibaca dahulu daripada, kemudian daripada itu perkara yang mengirim maghrib itu, marhaban bi malaikatil lail, marhaban bil malakaini karimaini katibaini uktuba fi sahifaiti anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu anna al-jannata al-haq wan naru al-haq wal hardu syafa'atu al-haq wa siratu al-haq wal mizanu al-haq wa ashhadu anna as-sa'ata al-haq atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu fi man fil qubur. Allahumma inni a'udi'uka, ataupun Allahumma inni a'udi'uka hadhihi ash-shahadati li yawmil hajati ilaiha. Allahumma ihtut biha wa zuri waghfir biha dhunubi wa thakkil biha mizani wa awjib biha amani wa tajawaz anni ya arhamar rahimin. Tu hak ulama buat ni. Mana sudah kita sembahyang maghrib ni, boleh kita nak baca aurat ni marhaban bil malaikah. Tu hak ni hak Imam Ghazali. Boleh juga kita nak baca ni selepas rawatib yang mengirim maghrib ni, wirid tu. Ataupun kita ada wirid lain, baca wirid lain, hak lain tu. Kalau kita ada hak lain, wirid maksurah ke, wirid manzil ke, izin nawawi ke, boleh kita baca hak tu. Ataupun wirid-wirid yang lain, boleh. Lepas tu baru kita sembahyang sunat-sunat tu. Itu di antara disebut oleh para ulama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kalau kita tengok makna ni comel belaka ni, itu di antaranya qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Maka setelah itu, maka sembahyang engkau 2 rakaat dengan niat hifzul iman serta awabin. Demikian takbirnya hanya seorang tu. Usalli raka'atain salatul hifzul iman ma'al awabin sunnatan lillahi ta'ala. Sembahyang sunat awab hifzul iman. Sembahyang nak memelihara iman. Boleh juga, itu di antara sebut oleh para ulama. Tapi hak nakal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sunat awabin. Tapi kalau kita nak sembahyang sunat awabin, boleh juga. Setengah ulama kata hifzul iman masuk selalu dalam hadis ni. Itu di antara disebut oleh para ulama.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan engkau baca tiap-tiap rakaat kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad 6 kali dan qul a'udzu bil falaq sekali, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas sekali, kemudian daripada salam maka baca engkau Allahumma saddidni bil imani wa hifzuhu aliyya fi hayati wa 'inda al-wafati wa ba'da al-mamati. Setelah itu maka engkau sembahyang pula 2 rakaat dengan niat awabin jua. Hak mula kita sembahyang tu niat sunat hifzul iman dan awabin. Kalau saya tak mahu buat begitu, nak awabin tu ada masalah. Usalli sunnatul awabin lillahi ta'ala. Ini jikalau tidak ada perkara lain. Kalau ada perkara lain, maka kita boleh buat. Kalau contoh ada majlis ilmu, maka setengah Imam An-Nawawi kata afdal majlis ilmu lagi. Setelah kita sembahyang 2 rakaat selepas maghrib tu, ini kalau masa kosong kita duduk rumah dah nak buat apa, maka afdal kita sembahyang, iaitu ni sembahyang disebut oleh para ulama ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Demikianlah takbirnya usalli raka'ataini salatal awabin sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat awabin 2 rakaat kan Allah Ta'ala Allahu akbar seperti biasa, itu di antaranya. Dan baca olehmu pada tiap-tiap rakaat itu kemudian daripada Fatihah barang yang engkau kehendaki. Dan baca olehmu pada tiap-tiap rakaat. Jadi saya rasa berkini situ apa yang kita dengar pada pagi ini mudah-mudahan ia bermanfaat pada kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberi kekuatan bagi kita, kesihatan pada tubuh badan kita dalam kita mengerjakan ibadah di bulan puasa. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.